Tajuknya apa tadi dia sebut? Masya Allah. Baik. Bahayanya hasad. Nah, ini penyakit-penyakit yang diberitahu oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin ini adalah merupakan suatu kebiasaan dibaca oleh orang-orang salihin dahulu. Orang-orang salihin mereka menjadikan satu rutin amalan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan niat moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita insya-Allah seperti mana dibimbingnya ibadillah salihin berahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin fi khairin wa tuna'afi ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusiri asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan barakah ini dapat kita bersama-sama di majlis ilmu yang kita harap dan kita bermohon kepada Allah moga-moga insya-Allah pagi ini menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala doa kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Kak Salwa yang menjadi sebab bantu sama-sama untuk atur majlis-majlis ilmu dan yang bersama dengan beliau. Moga-moga insya-Allah semua ini menjadi ganjaran kelak di akhirah insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Tajuknya apa tadi dia sebut? Masya Allah. Baik. Bahayanya hasad. Nah, ini penyakit-penyakit yang diberitahu oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin ini adalah merupakan suatu kebiasaan dibaca oleh orang-orang salihin dahulu. Orang-orang salihin mereka menjadikan satu rutin amalan membaca kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala apabila membaca kitab karangan Imam Al-Ghazali yang bernama Ihya Ulumuddin ini, kata beliau, kada ayyakuna Qur'anan. Kesempurnaan di dalam apa yang telah ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini, kata Imam Nawawi, bukan orang biasa, Imam Nawawi ini ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Kata beliau seolah-olah nak macam Al-Quran dah. Kerana secara detailnya diberitahu satu persatu daripada perkara berkaitan dengan adat, perkara berkaitan dengan ibadat, perkara berkaitan dengan adab, perkara berkaitan dengan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang keji, semua satu persatu detail diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin ini setelah, kalau kita baca daripada sejarah Imam Al-Ghazali ini, setelah berlakunya proses agak ke arah tasawuf. Sebelumnya beliau adalah seorang alim, ulama besar yang terkenal. Imam Al-Ghazali ini suka berdebat, dan orang yang hebatlah di dalam ilmu. Tidak ada orang boleh mengalahkan beliau pada zaman tersebut. Sehingga satu ketika datang seolah-olah peringatan ataupun gerakan hati daripada Allah Subhanahu wa taala membuatkan dia rasa takkanlah tujuan ilmu ni hanya sebatas kita nak berdebat, nak menjatuhkan orang, nak menang, nak dapat gaji, nak dapat harta, nak dapat kedudukan dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia tinggalkan segalanya. Sehingga disebutkan dalam dia punya riwayat hidupnya, suatu ketika dia datang nak mengajar, tak boleh nak mengajar. Lidahnya tu keluh, tak boleh nak sampaikan apa-apa. Sampai berhari-hari doktor datang, apa semua cek, ada penyakit ke tak ada. Cuma dia masuk dalam satu keadaan tafakkur yang begitu dalam yang membuatkan dia fikir takkan hanya sebatas ini tujuan hidup. Dan untuk nak cari ilmu, untuk nak mengajar, nak dapat kedudukan, kerana dia dah dapat kedudukan tinggi dah. Sehingga akhirnya dia menyendiri, dia cabut lari sampai pergi ke kota Syam. Di kota Syam sana dia pergi, dia berkhalwat di dalam masjid berbulan-bulan, tak ada orang kenal, sedangkan Imam Ghazali terkenal pada zaman tersebut.
Setelah daripada khalwat itulah ditafakkur dalam dan sebagainya, dia lebih kepada mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari. Mula dari arah amalan dan sebagainya, sehingga amalan tersebut membawa kepada ilmu yang lebih tinggi, ilmu yang lebih dalam. Dengan itu disebutkan oleh ulama, man alima wa amila bima alima, barang siapa yang mengetahui suatu ilmu, setelah itu dia mengamalkan ilmu yang diketahui, alamahu Allahu ilma lam ya'lam, Allah akan memberikan dia ilmu yang tidak diketahui. Setelah dia mengamalkan ilmu itu, Allah berikan dia ilmu yang dia tak pernah tahu. Kerana tujuan ilmu ini bukan hanya sebatas kita mengetahui. Kalau hanya sebatas kita mengetahui sahaja itu tak cukup. Karena kalau kita mengetahui hari ini, minggu depan kita dah lupa dah. Dia kan dah pergi dah. Dan itu kelemahan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ini mudah lupa. Berapa banyak kelas kita hadir, mungkin dah bertahun-tahun dah di sini, Masya Allah. Belum tentu kita akan ingat kelas-kelas yang mungkin minggu lepas ke, bulan lepas ke, dan sebagainya. Mudah kita lupa. Maka kelebihan ilmu itu apabila kita langsung mengamalkannya. Kita mengetahui kelebihan, contoh zikir, banyaknya zikir ataupun banyaknya bersalawat, banyaknya bacaan Al-Quran, kelebihannya tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Takkan sebatas kita tahu saja kelebihan qiyamul lail, tahajud, tapi kita sendiri tak bangun tahajud, qiyamul lail. Lama-kelamaan kita pun akan lupa fadilat tahajud, qiyamul lail. Maka ilmu tersebut tidak membawa manfaat kepada kita. Yang akan membawa manfaat adalah apabila kita mengamal. Dan amalan tersebut bukan hanya sebatas nak mencari pahala sahaja. Allah berikan pemberian iaitu ilmu pengetahuan yang tidak dia mengetahui akan diketahui waktu dia mengamalkan daripada amalan tersebut. Dan ini bertepatan dengan ayat Al-Quran Al-Karim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diajar oleh Allah. Akan diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan diajar oleh Allah bila mana seseorang itu bertakwa kepada Allah. Maka dengan mengamalkan ilmu tersebut, Imam Al-Ghazali akhirnya mengkarang daripada kitab yang paling terkenalnya beliau ini. Setelah daripada mengamalkan tadi suluknya beliau bertahun-tahun, berbulan-bulan bertahun, dan beliau mengarang daripada kitab yang terkenalnya, kitab Ihya Ulumuddin, dan juga kitab Minhajul Abidin dan sebagainya. Yang kitab-kitab ini diberitahu tentang rahsia-rahsia ibadah, apakah tujuan di dalam beribadah, apakah tujuan di dalam adat, sehingga begitu detail diberitahu secara khususnya bab muhlikat. Yang kita akan sampaikan hari ini, bab muhlikat ini di 2 jilid terakhir, ada bab muhlikat dan ada bab al-munjiyat. Bab muhlikat ni diberitahu tentang sifat-sifat keji, dan al-munjiyat sifat-sifat terpuji. Ini termasuk di dalam rukun agama kita yang ketiga, iaitu al-ihsan. Kalau di dalam ilmu agama ini, agama terbahagi kepada 3. Kerana agama, rukun agama 3. Yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua adalah rukun agama yang kedua apa? Al-iman. Yang ketiga al-ihsan. Jadi al-Islam, iman dan ihsan. Islam, daripada rukun agama yang pertama inilah para ulama mengarang daripada kitab-kitab fiqh ni, mazhab Imam Syafi'i dan sebagainya. Kitab-kitab besar macam-macam. Kalau kitab fiqh ni tak habis. Banyak sekali. Mazhab Imam Syafi'i saja pelbagai macam, ribuan kutub, ribuan buku ditulis tentang mazhab Imam Syafi'i saja. Belum lagi mazhab-mazhab yang lain. Jadi kalau kita nak mengetahui semua jenis ilmu satu persatu pendapat ulama tak habis. Kehidupan kita daripada awal sampai habis pun belum tentu sempat kita baca. Dan itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah seorang imam ni, Imam Nawawi ini meninggal dalam keadaan kahwin pun tak sempat. Sehingga daripada kita tanya kenapa, kita tak ada masa kita. Dia punya karang buku terus ilmu dan sebagainya, sehingga dia meninggal dalam keadaan orang berkata dia ini berkahwin dengan ilmu sudah. Itu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu di dalam kitab Al-Fiqh, perkara yang berkaitan dengan Islam. Jadi dia beritahu detail tentang macam mana cara nak solat, bab zakat, bab puasa, haji, umrah dan sebagainya. Yang kedua berkaitan dengan iman. Iman, rukun iman ini, daripada situlah kitab-kitab ataupun yang dikarang oleh ulama, daripada kitab akidah tu. Akidah
Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, seperti mana kita punya pegangan di Nusantara ini kebanyakannya atau di Hadramut dan di banyak negara berpegang kepada akidah Al-Asy'ariyah. Dan adalah orang-orang takhasusnya seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi. Kalau di dalam fiqh tadi, yang terkenal takhasus mereka ni specialize di dalam bidang-bidang ini seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ni yang paling terkenal lah 4 mazhab. Dan yang di bawah-bawah ni ramai. Dan balik kepada yang ketiga, rukun agama yang ketiga adalah Al-Ihsan. Nah, Al-Ihsan ini, orang yang specialize di dalam bidang ini, salah seorangnya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Ianya pendek saja. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu saja rukun ihsan. Maksudnya kau beribadah dengan sempurna. Seolah-olah kau menghadap Allah, kau melihat Allah. Engkau tak dapat melihat Allah, tetapi kau perlu merasai kedekatanmu kepada Allah, merasai Allah melihat kepadamu. Jadi daripada sini saja dikarang sampai berbagai macam buku. Imam Al-Ghazali mengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin ni ribuan daripada muka surat. Nah, begitu juga kitab Minhajul Abidin, bagaimana cara nak menyampaikan kepada kesempurnaan di dalam ibadah. Dan perkara yang dipandang oleh Allah, seperti mana dalam hadis memberitahu, Allah tidak pandang kepada luaran kita. Kita boleh solat, kita boleh baca Al-Quran dan sebagainya, tetapi boleh jadi kita ini adalah orang munafik. Kerana zaman dahulu, zaman Nabi, ada orang ahli solat, ahli tahajud, ahli qiyamul lail, dahi sampai habis hitam semua, dia sujud berapa lama semua dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW berkata, dia orang ni adalah orang-orang munafik, wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali, Rasulullah SAW beritahu, dia adalah orang munafik. Banyak di dalam cerita ataupun hadis yang beritahu tentang keadaan tersebut. Jadi, Imam Al-Ghazali specialize di dalam bidang membaca ataupun mengambil daripada mutiara-mutiara di dalam Al-Quran, mutiara di dalam hadis, mutiara daripada guru-gurunya, dan dalam masa yang sama, ilmu yang dah ada pada dia dipraktikkan. Dia amalkan betul-betul sampai dia dapat mengetahui rahsia di dalam ilmu-ilmu ini, apa yang merosakkan hati. Pelbagai macam penyakit dengki, penyakit apa, dan diberitahu secara detail. Kalau kita baca, sampai dahulu ada seorang ulama', tak tahu kalau saya pernah cerita, dahulu ada satu orang ulama' di kota Hadramut. Dia adalah tempat orang banyak tarbiyah, mendapat tarbiyah yang baik. Jadi, seorang ulama' ni, guru ni meninggal. Ayah dia meninggal. Bila ayah dia meninggal, maka dia pun nak mencari guru kerana masih muda. Maka dia pergi dah berjumpa dengan Imam Abdullah bin Husain Muntahir, seorang ulama' besar, sampai kepada Imam, wahai Imam, ayahku dah meninggal, macam mana sekarang ni? Aku tetap nak melazimi ilmu, nak melazimi suluk dan sebagainya, tetapi dia tinggal jauh. Maka kata Imam Abdullah bin Husain Muntahir, aku guru engkau. Tetapi setiap hari engkau jadikan wirid engkau membaca kitab Ihya Ulumuddin, supaya bahagian daripada bimbingan, kerana nak datang jauh daripada rumah ke tempat dia. Maka dia pun membaca daripada Ihya Ulumuddin. Setelah dah baca, sampailah kepada Rubu'ul Muhlikat tadi. Sampai kepada berkaitan dengan penyakit-penyakit hati. Maka apabila dia baca, dia tengok secara detailnya sehingga membuatkan dia tak senang hati. Beritahu tentang penyakit hati, kecintaan kepada dunia. Dia beritahu macam mana sifat-sifat orang-orang yang cinta kepada dunia, orang yang inginkan harta, orang yang inginkan kedudukan di sisi manusia. Penyakit-penyakit ini akhirnya dia tak boleh, dia tak comfortable. Pergi balik dia jumpa Imam Abdullah bin Husain Muntahir. Dia berkata kepada Imam, aku tak boleh nak terbaca lagi dah benda ni. Kenapa ada macam-macam penyakit ni? Tak pernah tahu ada penyakit-penyakit macam ni. Kata. Sehingga kata Imam Abdullah bin Husain, nah, kalau kau skip bahagian ini. Kerana engkau ini adalah daripada keluarga ataupun daripada keluarganya para ulama, orang-orang yang dah terbiasa dengan tarbiyah hasanah. Di dalam rumah dah terbiasa dengan sifat-sifat murni, dengan tarbiyah, dengan amalan yang salih, maka hati mereka ini dah semula jadi dah hati-hati yang bersih. Ini kelebihan orang-orang dahulu, orang-orang salihin, mereka yang dapat tarbiyah yang baik, sehingga daripada kecil dah tak ada penyakit-penyakit yang seumpama ini. Tapi kita ini, apatah lagi di akhir zaman ni, macam-macam benda yang boleh merosakkan hati kita. Maka dengan itu, Imam Al-Ghazali menjadi salah seorang yang menjadi rujukan di dalam pegangan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam bab tasawuf ataupun di dalam bab tazkiyah. Boleh dinamakan apa saja, kerana tasawuf ni kalau orang sebut zaman sekarang ni macam-macam isunya. Kerana tasawuf ni dia terbahagi kepada dua. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf amali. Tasawuf falsafah ni yang selalunya
tidak dipelajari. Tasawuf falsafah ini bukan bidang. Imam Al-Ghazali tidak sampaikan berkaitan dengan tasawuf falsafah. Imam Al-Ghazali lebih kepada tasawuf amali. Tasawuf yang lebih kepada bagaimana cara nak membersihkan hati, membersihkan jiwa kita dan sebagainya. Tasawuf falsafah ini kalau orang pelajari, dia macam dia rasa diri dia dah sampai ke mana tak tahu. Dia berkaitan dengan kerohanian, keruh dan sebagainya, bersatu, itu, ini dan sebagainya. Dan ini falsafah-falsafah yang kebanyakannya ada tipu dan sebagainya di dalamnya. Jadi kalau kita, pegangan yang betul adalah kita pelajari tasawuf yang berkaitan dengan tazkiyah, nak mensucikan diri, nak membersihkan diri daripada akhlak-akhlak yang keji dan sebagainya. Baik, berkaitan dengan hasad. Itu baru introduction, dah habis dah setengah jam. Baik, berkaitan dengan hasad. Hasad ni satu penyakit yang bahaya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahu sifatnya penghuni syurga nanti, mereka tak punya penyakit hasad. Bermakna kalau dia ini di dunia tak punya penyakit hasad, bermakna dia ini penghuni syurga insya-Allah. Itu yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah jauhkan kita daripada penyakit ini insya-Allah. Amin. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Allah beritahu orang-orang yang bertakwa ini mereka berada di syurga Allah Subhanahu wa taala, air-air yang mengalir, air-air mata air dan sebagainya. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah wahai orang yang bertakwa ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan aman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami keluarkan daripada hati mereka perkara-perkara yang membuatkan hati mereka ni ada kebencian, kedengkian ni Allah keluarkan daripada hati mereka. Mereka duduk di atas daripada tempat-tempat yang mulia, yang tinggi di dalam syurga, saling menghadap satu dengan yang lain di dalam keadaan hati mereka tak ada benci, tak ada dengki. Karena syurga ini nikmat berbeza satu sama lain. Ada yang kedudukan lebih tinggi, ada kedudukan lebih rendah dan sebagainya, dan macam-macam nikmat. Secara nature-nya, nikmat ini pasti akan membuatkan kita dengki. Orang lebih nikmat daripada kita, lebih cantik, lebih berharga barang itu, ini akan membuatkan kita dengki. Tetapi Allah dah cabut hal ini. Sehingga masing-masing di dalam syurga, tak kiralah kedudukannya lebih tinggi ataupun lebih rendah, masing-masing semuanya berada di dalam keadaan bahagia, tidak ada penyakit dengki, karena Allah yang cabutkan daripada penyakit tersebut daripada hati. Tetapi selagi di dunia, penyakit ini adalah azab. Penyakit ini adalah azab walaupun dia memiliki seluruh daripada harta dunia. Kalau ada penyakit hasad di dalam dirinya, penyakit dengki di dalam dirinya, bermakna itu bahagian daripada azab untuk dirinya sendiri. Bahagian daripada azab untuk dirinya sendiri. Dalam masa yang sama, al-hasad, kata baginda Rasulullah, ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasad, penyakit hasad dengki ini akan makan daripada amal pahala kita ini, pahala amalan kita ini, seperti mana kayu api yang dibakar tu cepat habis daripada pahala-pahala kita. Hanya kerana penyakit dengki, habis semua. Kalau dengki itu pula lagi dipraktikkan, apa yang kita dengki diterjemahkan dengan perbuatan, dengan lidah dan sebagainya, habis semua amalan, kosong. Maka dengan itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ana fi qalbi al-'abd al-iman wal hasad. Orang yang beriman di dalam hatinya tak akan boleh ada dua perkara. Tak boleh ada iman dan juga hasad. Kalau ada iman, tak ada hasad. Kalau ada hasad, tak boleh nak ada iman. Tak boleh nak ada kesempurnaan iman, tak boleh nak ada. Kalau ada penyakit hasad di dalam hatinya. Maka dengan itu, kita hadir majlis ilmu untuk meningkatkan iman kita. Majlis zikir kita hadir untuk meningkatkan iman kita. Bermakna kalau betul kita ikhlas hadir majlis ilmu, majlis zikir, bermakna penyakit-penyakit hasad ni akan semakin keluar daripada hati kita. Tetapi kalau kita niatnya mungkin tidak jujur, niatnya tidak benar, maka penyakit itu akan berada dan iman kita tidak akan bertambah. Maka dengan itu kalau kita hadir majlis ilmu, majlis zikir, selalu diajarkan oleh ulama, perbaiki niat kita. Niat kerana Allah Subhanahu wa taala, niat agar mendapat peringatan daripada Allah, daripada Rasulullah SAW. Kerana nasihat-nasihat ini umpama cahaya akan mengeluarkan kegelapan daripada hati kita. Baik, di dalam masa yang sama kata baginda Rasulullah SAW, hasad dengki ini boleh merosakkan agama. Kalau dia ini mempunyai penyakit hasad dan dengki ini, bermakna dia telah bersama-sama dengan syaitan
bekerja sama untuk nak merosakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa disedar. Karena dengan tersebarnya penyakit hasad dan dengki ini bermakna semakin tersebarlah kejahatan di antara manusia. Yang itu kata baginda Rasulullah, telah sampai kepada kalian penyakit-penyakit yang ada pada umat-umat terdahulu. Apa? Al-hasad wal baghdha, kebencian dan juga kedengkian. Ianya perumpama pencukur, kata baginda Rasulullah. Bukannya aku maksudkan pencukur daripada yang mencukur rambut, tapi akan mencukur agama, akan merosakkan agama. Demi Allah, kata baginda Rasulullah SAW, yang aku berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulul jannah, tidak akan ada orang boleh masuk ke dalam syurga Allah kecuali setelah mana dia beriman. Dan kalian tidak akan mampu beriman kecuali kalian saling kasih mengasihi, kalian saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Mahu tak kalian aku tunjukkan, kata baginda Rasulullah, suatu amalan yang akan membuatkan tersebarnya assalam bainakum, keselamatan, keamanan di antara kalian, tak ada kebencian. Iaitu kata baginda Rasulullah SAW, ufshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam ini banyak maknanya, termasuk dalam assalamualaikum. Dalam masa yang sama tersebar keamanan juga, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, menyebarkan nasihat-nasihat dan sebagainya, itu termasuk dalam kita menyebarkan keselamatan. Akhlak yang mulia dan sebagainya termasuk dalam menyebarkan keselamatan. Baik. Hasad disebutkan oleh ulama, ianya adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat bahaya. Pertama, maksiat dilakukan oleh makhluk Allah di langit, iblis, penyakit ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Maka yang membuatkan iblis tak mampu, tak boleh nak sujud kepada Nabi Adam AS, apa? Penyakit hasad. Sedangkan iblis ini disebutkan tawusul malaika, dahulunya ahli ibadah. Ahli ibadah di dunia dulu, dia pernah beribadah, diangkat bersama dengan para malaikat, beribadah dengan para malaikat. Tetapi satu sahaja perintah Allah dia tak boleh nak lakukan. Apabila Allah Subhanahu perintah dia sujud kepada Nabi Adam AS, dia tak boleh nak sujud. Apa yang membuatkan dia tak boleh nak sujud? Sedangkan dia dahulu banyak beribadah. Ribuan tahun dah pernah beribadah, dah pernah sujud, sehingga disebutkan dalam khabar, tidak ada satu jengkal di atas muka bumi ini kecuali iblis dah pernah sujud kepada Allah. Betapa banyaknya ibadah. Tetapi tak boleh nak sujud kepada Nabi Adam AS, perintah daripada Allah yang membuatkan dia tak boleh nak sujud kerana apa? Salah satu penyakit di dalam hatinya yang bernama al-hasad tadi. Dengki. Aku dah banyak beribadah beribu tahun. Ini makhluk baru dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku nak sujud kepada dia. Aku ini dicipta daripada api, dia dicipta daripada tanah. Aku nak sujud kepada dia. Sedangkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikeluarkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan bahawa yang pertama bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi pula juga adalah penyakit hasad. Qabil dengan Habil, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Qabil bunuh Habil, saudaranya sendiri dibunuh karena yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, korbannya akhirnya dibunuh saudaranya sendiri. Kenapa dibunuh? Karena kedengkian yang ada di dalam hati, al-hasad. Begitu juga orang-orang yang bukan Islam, orang-orang Yahudi tak mahu masuk Islam. Apabila datangnya baginda Rasulullah SAW, kenapa? Karena al-hasad, karena kedengkian. Kerana mereka tak boleh nak terima Nabi Muhammad SAW datang daripada kalangan orang Arab. Begitu juga banyak perkara-perkara kebaikan ni terhalang daripada penyakit hasad. Penyakit hasad ni membuatkan banyak perkara-perkara terhalang daripada kebaikan. Dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengetahui siapa orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit hasad, penyakit-penyakit dengki ini supaya kita tidak menjadi seperti mereka. Kerana kalau ada penyakit hasad, bermakna kita tahu guru kita siapa. Itu dia. Karena kalau ada penyakit hasad, bermakna kita ini bukan berguru kepada ulama, tetapi kita berguru kepada iblis. Selagi ada penyakit hasad, bermakna guru kita itu adalah iblis. Dia yang membimbing kita kepada jalan yang tidak diridai oleh Allah. Baik.
Imam Al-Ghazali membahagi 4 bahagian, 4 jenis hasad. Penyakit dengki 4 jenis kata Imam Al-Ghazali. Ini agak detail sedikitlah ni beritahu oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, jenis-jenis daripada penyakit hasad ini iaitu ayyuhib zawal ni'mati anhu wa in kana zalika la yantaqil ilaih wa hadha ghayatul khubuth. Ini penyakit yang paling bahaya. Yang pertama, jenis yang pertama ni yang paling bahaya. Yang paling teruk di dalam hasad lah. Paling teruk di dalam hasad iaitu dia ini inginkan agar nikmat itu yang ada pada orang lain, nikmat yang ada pada orang lain itu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihilangkan nikmat tersebut. Tak kiralah macam mana cara sekalipun, yang penting nikmat itu tak ada lagi dah pada orang tersebut, walaupun nikmat itu tidak berpindah kepada dirinya. Karena hasad ini selalunya adalah dia ingin agar nikmat itu dapat kepada dirinya. Jadi dia dengki. Dia dengki, dia nak agar nikmat itu keluar daripada orang tersebut, berpindah kepada dirinya. Ini selalunya kita dengar. Tetapi yang lebih bahaya daripada itu adalah dia ingin agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang daripadanya. Bukan niat dia nak berpindah kepada dia pun. Yang penting hilang. Ini dengki yang paling teruk. Ini dengki syaitan, dengki. Maka kata Imam Al-Ghazali, ini yang pertama, salah satu yang paling bahaya, yang paling teruk, iaitu seperti contoh ada seseorang itu dapat kedudukan contoh di dalam office dia jadi manager ke, dia jadi bos ke, dia nak kalau boleh orang ni kena fire, supaya bukan dia punya niat, dia nak jadi bos, tetapi dia hanya dengki, tak boleh nak terima orang tu jadi bos, sehingga dia nak orang itu keluar daripada pekerjaannya. Itu yang pertama. Dan semualah kita boleh tengok apa sajalah nikmat-nikmat, karena kullu dhi ni'matin mahsud, disebutkan dalam sebuah riwayat bahawa setiap nikmat ini pasti akan ada orang yang mendengkinya. Nikmat kalau dah ada pada seseorang, mesti akan ada Allah hantar pendengki yang akan mendengki daripada nikmat yang dapat kepada kita, apapun jenis nikmat itu. Bahkan setengah ulama berkata, kullu jasad la yakhlu 'anil hasad, setiap jasad manusia ini mesti ada penyakit hasad. Tetapi dia kena usahalah untuk keluarkan daripada penyakit-penyakit ini. Karena kita manusia ni lemah. Kita tengok orang lain ada nikmat itu, kita tengok orang lain ada kelebihan tertentu, harta, ilmu dan sebagainya. Macam-macam benda boleh membuatkan kita dengki kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ayuhib zawal ni'mah ilaih li raghbatihi fi tilka ni'mah. Yang kedua ini dia dengki, tetapi tujuan dia dengki ini karena dia nak nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Ini martabat yang kedua. Tadi martabat paling tinggi lah. Ini kira orang kedudukan dia paling tinggi lah, duduk dekat dengan iblis dah ni. Ini orang kanan iblis lah. Kalau yang pertama tadi tu, dia dengki dengan sebuah nikmat, dia tak mahu pun nikmat tu pindah kepada dia. Yang penting nikmat tu hilang, hancur, kenalah kepada dia dan sebagainya. Yang kedua adalah dia nak nikmat tersebut berpindah kepada dia. Contoh dia nak rumah yang cantik ke, dia naklah, dia punya kedengkian, dengki ni macam-macam benda boleh mendorong kedengkian. Tiba-tiba orang tu accident mati ke, itu dia mungkin dia doa setiap hari bagi orang tu mati ke, macam mana ke, macam-macam benda lah boleh terjadi. Kalau dia jahat betul, kadang boleh jadi dia upah orang untuk terjadinya sesuatu demi untuk dia nakkan rumah tersebut dan sebagainya. وهو يحب أن تكون له مطلوبة تلك النعمة لا زوالها عنه. Jadi ini yang kedua, iaitu dia nak nikmat tersebut berpindah kepada dirinya. Yang ketiga, ألا يشتهي عينها لنفسه بل يشتهي مثلها فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما. Yang ketiga ini agak ringan sedikit, iaitu dia inginkan nikmat tersebut yang hampir sama seperti nikmat itu. Bukan ain nikmat itu, bukan nikmat itu yang diinginkan. Macam contoh, zawalha kai la yadhhar at-tafawut bainahuma. Contoh, seseorang itu dapat handphone baru, contoh. Handphone baru dia dapat. Handphone iPhone X ke apalah, contoh. Hasil jadi iPhone X ni orang ni dapat, dia bukan nak iPhone yang orang tu punya, tetapi dia nak sama seperti dia. Selagi dia tak dapat,
Dia dengki orang tu ada handphone tu. Dia nak sama seperti dia. Kalau dia tak dapat, dia nak dua-dua tak ada handphone. Aku kalau tak dapat benda ni, biar dua-dua baru aku senang hati. Dia tak dapat, aku pun tak dapat. Dia tak nak benda yang ada pada orang tersebut. Tetapi kalau dia tak dapat apa yang orang tu ada, maka dia nak dua-dua sekali tak ada kalau boleh. Dia punya tak ada, aku punya tak ada, tak dapat, tak apa. Ini bahaya. Ini penyakit bahaya yang ketiga kata Imam Al-Ghazali. Dan yang terakhir, yang keempat, ayashtahi li nafsihi mithlaha fa in lam tahsul fala yuhibbu zawalaha anhu. Hadha huwal ma'fu anhu. Dan yang keempat ni yang dimaafkan. Ni yang ketiga, yang 1, 2, 3 ni semua tak dimaafkan. Ini semua penyakit dosa semua ni. Yang keempat sahaja yang dimaafkan, iaitu dia inginkan sesuatu yang hampir sama, tetapi kalau dia tidak dapat, maka dia tidak ingin agar nikmat itu keluar atau hilang daripada dia. Ini yang dimaafkan kalau perkara berkaitan dengan dunia, dan kalau berkaitan dengan akhirat bahkan ini dianjurkan. Kalau berkaitan dengan dunia dimaafkan, kalau berkaitan dengan akhirat dianjurkan. Dianjurkan di sini kata ulama ianya bukan kalimat hasad lagi, tapi kerana hampir sama nama ataupun maknanya, selalunya disebut, kalau di dalam agama disebut al-ghibtah. Ghibtah ni orang beriman dia ada ghibtah. Ghibtah ni dia ingin kebaikan. Dia tak senang tengok orang lain buat baik, kecuali dia pun nak buat baik juga. Dia tak senang orang buat baik, tetapi dia pun nak buat baik. Itu dia kedengkian yang sihat lah kira. Dia bukan dengki nak bagi orang tu jatuh, tetapi dia nak, contoh, orang itu membaca Al-Quran. Dia ni bukan kaki baca Al-Quran. Bila dia tengok orang tu baca Al-Quran, selalu dia geram ni. Tengok orang ni baca Al-Quran. Bukan geram tu maksudnya dia tak mahu bagi orang tu tak baca Al-Quran, tapi dia geram kepada dirinya sendiri. Bilalah aku boleh baca macam dia. Dia tengok dia baca dengan itu. Dianjurkan kita ini selalu baca daripada manaqib ataupun sirah-sirah orang-orang salihin sebelum kita, orang-orang salihan sebelum kita, supaya kita dapat muhasabah. Tengok, oh Masya Allah, ini adalah orang tahajud, qiyamul lil, kaki doa, salawat, zikir dan sebagainya. Maka dia ada kedengkian ataupun ada seperti dorongan ghibtah tadi itu. Bukan nak agar orang tu hancur ataupun hilang ataupun rosak dan sebagainya, tetapi dia nak supaya sampai kepada tahap orang tersebut. Dengan itu kata baginda Rasulullah SAW, apabila berkaitan dengan dunia, biasakan tengok orang yang berada di bawah kita, supaya kita boleh bersyukur. Kalau kita ada kekayaan, kita ada harta, kita tengok orang di bawah kita, jadi kita boleh bersyukur. Tapi kalau kita ada harta, kita dah tengok orang di atas kita, sampai bila pun kita tak boleh nak bersyukur. Sampai bila pun kita tak boleh nak syukur. Yang kedua, berkaitan dengan agama, dianjurkan terbalik opposite. Yang agama ni kita tengok orang yang di atas kita, jangan kita tengok orang di bawah kita. Kalau kita tengok orang di bawah kita, kita baca Al-Quran, baru satu muka surat, kita dah rasa kita ni wali Allah sudah. Yang lain-lain semua belum lagi. Ni kita hadir majlis ilmu kat luar ni, belum sampai darjat lagi ni. Macam-macam nanti dia boleh jadi. Jadi kalau berkaitan dengan agama, kena pandang selalu orang yang berada di atas kita. Baru bangun tahajud satu malam, Masya Allah, dia dah tengok cermin berapa kali dah. Ada cahaya dah ni, Masya Allah. Baru 2-3 hari, Masya Allah, dah bercahaya. Lepas tu dia jumpa pula kawan-kawan dia, Masya Allah, wajah makin bercahaya. Seronok dia, Masya Allah. Jadi kita biasakan tengok bagaimana keadaan orang-orang salihin sebelum kita, sehingga kita dapat muhasabah. Oh Masya Allah, orang-orang salihin, salihat dahulu, ada yang sampai bengkak-bengkak kaki, dengan qiyamul lil, dengan tahajud dan sebagainya, supaya kita dapat bermuhasabah. Makanya itu orang yang beriman, dia ini ghibtah. Ghibtah, bukannya hasad. Hasad ni dia lebih kepada ingin agar nikmat-nikmat yang ada pada orang lain itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu jenis-jenis daripada hasad. Kita pergi lebih detail sikit lagi. Lebih detail lagi, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ada pula yang dinamakan sebab-sebab hasad. Sebab-sebab hasad. Sebab-sebab hasad ini banyak sekali, kata Imam Al-Ghazali. Jadi sebab seseorang itu menjadi hasad, menjadi dengki, ini banyak, kata Imam Al-Ghazali. Tak boleh nak terkira. Cuma diberikan rumusan 7, kata Imam Al-Ghazali. 7 sebab selalunya orang dengki kerana 7 perkara ini. Daripada 7 perkara ini, tak adalah dia cabang-cabang dia lagi.
Jadi Imam Al-Ghazali beritahu yang pertama sekali, sebab seseorang itu hasad atau mendengki adalah dikarenakan adanya kebencian dan juga permusuhan. Dia ni tak suka orang tertentu. Dia benci kepada orang tersebut. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, kalau kita baca, kerana kitabnya Ihya Ulumuddin ni dia relate satu persatu, daripada tajuk ke tajuk ni semua related satu persatu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, sebetulnya penyakit dengki ini dia bermula daripada kebencian. Dia benci dahulu. Lepas dia benci, kebencian itu tidak dipadamkan, akhirnya benci ni bawa kepada dendam. Daripada dendam ini dia bawa kepada hasad dan dengki. Dia punya proses dia macam tu, kata Imam Al-Ghazali. Dia start dengan benci. Kebencian itu akhirnya membuatkan dia dendam, simpan, akhirnya tak boleh tahan. Akhirnya jadi dendam dan jadi hasad. Jadi kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, selalunya penyakit dengki hasad ini disebabkan adanya kebencian. Kebencian ataupun dia bermusuhan dengan seseorang itu. Dan orang yang mempunyai kebencian ini adalah merupakan orang yang rosaklah hati dia. Orang yang rosak hati dia. Kerana bila mana dia benci, penyakit dengki yang ada pada diri dia ini, فإن من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في عرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه. Seperti contoh, ada seseorang pernah ganggu dia, jadi dia benci kepada orang tersebut. Ataupun ada sebab sesuatu yang membuatkan dia ini benci kepada orang tersebut. Contoh, dia nak satu tempat kedudukan, akhirnya orang tu ambil kedudukan tersebut, maka dia pun benci. Maka kebencian itu lama kelamaan semakin kuat di dalam hatinya sehinggalah menjadi kedengkian, higid. Jadi dendam kat dalam diri dia. Dia dendam di dalam hati dia ni. Nah, daripada dendam dia ini, maka dia berkobar-kobar di dalam hati ini. Daripada sifat, daripada macam api lah kira. Daripada kedengkian ini. Dengan itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, kebencian ni dia macam api. Dia macam api. Jadi kalau orang yang ada kebencian ni, dia boleh dikontrol oleh syaitan. Boleh dikontrol oleh syaitan. Sehingga orang yang berada di dalam kemarahan, kebencian ini, banyak benda-benda yang dia boleh buat, benda-benda yang luar daripada akal fikiran manusia. Bila dia dah benci, dia dah marah betul-betul, dia dah buat benda-benda yang mungkin tak terfikir oleh logik manusia lagi dah. Dengan itu Nabi Muhammad SAW bila mana berkaitan dengan kemarahan, Nabi SAW berikan tips untuk macam mana cara nak meredakan kemarahan ini. Bukan lagi dah perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu, nasihat, tidak. Tetapi Nabi Muhammad beritahu apa? Sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nah, itu dahulu. Kerana takut ini ada kaitan dengan syaitan. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, memang syaitan duk masuk dah dalam diri dia. Sehingga kalau kata orang tengah marah tu, kalau dia tengok kat cermin, wajah dia pun mungkin dia menakutkan. Dia kata. Mata dia dah merah, satu macam kan, muka dia pun dah berubah dan sebagainya. Jadi kalau gitu, kalau orang salih, kalau katakan orang tu tengah marah, dia nak cepat supaya hilang daripada penyakit suka marah ni. Jadi setiap kali dia marah, dia ambil gambar dia. Nanti time dia tak marah, dia tengok balik, ya Allah, ini lupanya muka aku marah. Muka dia jadi berubah. Muka dia tu menakutkan apabila waktu dia marah. Maka kata Imam Al-Ghazali, kata Rasulullah SAW, ubatnya pergi cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan cepat-cepat pergi ambil wuduk. Karena air ni boleh memadamkan daripada api kemarahan. Kalau dia tengah berdiri, cepat-cepat duduk, kata Rasulullah SAW. Kalau tengah duduk, cepat-cepat baring. Kalau tengah baring pun masih lagi marah, tidur, kata Rasulullah SAW. Tidur terus, kelas. Ini itu salah satu cara untuk kita nak mengendalikan sifat marah. Karena marah ni, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marah ini kita tak boleh nak hilangkan keseluruhan. Orang yang tak ada sifat marah langsung ni pun bahaya juga. Tak ada langsung sifat marah. Ini kata Imam Syafi'i, kalau orang tak ada sifat marah langsung, maka maaf kata dia ni seperti keledai, dongki dia juga. Keledai ni kalau kita ketuk berapa kali pun dia duduk, dia buat tak tahu saja. Tapi kadang-kadang kita tengok ada keledai yang marah juga kadang kalau dia kata ketuk. Tapi kalau ni dia lagi teruk daripada keledai maknanya. Kalau dia tak ada sifat marah langsung. Jadi marah ni diperlukan. Contoh apa nama
di dalam keluarga, contoh seorang suami ataupun isteri ada orang ganggu keluarga dia, seorang suami tak marah diganggu, isteri dia diganggu, ini penyakit ni bahaya. Jadi kemarahan tu diperlukan kerana ada kemarahan. Cuma agama hanya nak mengajar kita untuk mengendali kemarahan kita. Kita marah kerana apa? Marah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak apa. Kita tengok ada orang buat maksiat, buat dosa, kita kena tunjuk kemarahan kita. Kita tak apalah, biarlah dia nak buat maksiat, tak apalah. Macam tu, sampai bila pun tak akan berubah orang tersebut. Jadi kita kena tunjuk kemarahan kita di tempat-tempat yang betul. Jadi yang pertama kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, penyakit dengki ini sebab selalunya terjadi disebabkan adanya kebencian ataupun sifat marah tadi. Marah sehingga membuatkan dia benci. Benci itu membuatkan dia dendam. Dendam itu akan membuatkan dia hasad. Bila dia dah hasad disebabkan tadi benci ini, maka dia nak at-tashafi wal intiqam. Dia nak balas orang tersebut. Tetapi dia tak tahu cara. Karena dia punya dengki ini, dia nak agar kedengkian itu diterjemahkan. Dia nak tunjuk sesuatu. Sehingga beliau menunggu-nunggu. Contoh, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang dia benci ini, orang yang dia dengki ini, kerana kebencian, tiba-tiba terkena aksiden. Terkena aksiden, maka dia berkata, itu dia dah kena dah. Dia cakap. Dia kena kerana apa? Kerana aku ni wali Allah. Allah ni sayang kat aku. Tengok dia kena dah musibah tu. Padahal dia dengki dengan orang tersebut, jadi dia menunggu-nunggu bilalah orang tu kena. Jadi orang tu kena, dia kata dia nanti disebab kepada diri dia. Tengok Allah ni sayang kat aku, sebab tu Allah bagi kau kena benda ni. Sebab itulah lain kali jangan bagi aku marah, dia kata. Maka itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, semua penyakit bahaya. Kalau orang tu masih dapat nikmat, dia menunggu-nunggu ni bilalah orang tersebut kena musibah bala. Tak kena-kena. Jadi selagi itu dia duduk tersiksa. Tengok orang tu dapat lagi nikmat, dapat lagi nikmat. Jadi hidup dia dalam keadaan tersiksa terus. Dan melihat keadaan tersebut. Baik, itu yang pertama kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sebab seseorang itu dengki kerana adanya kebencian di dalam hatinya. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, at-ta'azzuz wa huwa an yathqala alayhi an yatarafa alayhi ghairuh. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang kedua ini adalah بعض أمثاله ولاية أو علما أو مالا خاف أن يتكبر عليه وهو لا يطيق تكبره ولا تسمح نفسه باحتمال صفته وتفاخر عليه وليس من غرضه أن يتكبر. Yang kedua ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau ada orang lain mendapat kedudukan tertentu, maka dia ni berat nak terima orang tu mendapat kedudukan tersebut. Jadi yang membuatkan dia dengki adalah dia berat orang lain mendapat kedudukan tertentu. Seperti contoh, orang itu dapat kedudukan di sisi masyarakat, dia tak boleh terima. Orang itu mendapat ilmu, dia tak boleh terima. Orang itu mendapat harta, dia tak boleh terima. Khafa an yatakabbara alaihi wa huwa la yutiq. Kerana apa? Dia tak boleh terima ni pasal dia takut orang tu nanti yang dapat kedudukan ini nanti sombong kerana kedudukan dia tak boleh terima kesombongan daripada orang tersebut. Maka dengan itu contoh, seseorang itu jadi bos lah di dalam syarikat. Mudah kita beritahu, dia jadi bos di dalam syarikat. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau dia jadi bos, dia tak layak orang tersebut, dia tak mahu orang tu jadi bos. Walaupun dia tak mahu jadi bos, cuma dia tak mahu tengok nanti orang jadi bos ni dia jadi action. Dia nak atur orang dan sebagainya. Jadi kedengkian dia itu adalah dia tak mahu orang itu duduk di tempat tersebut yang tinggi ni. Dia tak mahu orang tu lebih daripada dia. Inilah hasil. Yang kedua ni maksudnya dia tak mahu orang itu duduk di suatu kedudukan lebih tinggi sehingga orang itu nanti boleh sombong membuatkan dia dengki. Ini detail sedikit. Ini detail sedikit kata Imam Al-Ghazali. Dia ada perbezaan nanti satu persatu. Yang kedua ini adalah lebih kepada at-ta'azzuz, iaitu dia takut orang lain yang sombong, bukan dia yang sombong.
Dia takut orang lain sombong kerana dah dapat kedudukan tertentu. Jadi dia tak boleh tengok orang tu sombong. Contoh, orang tu dia dapat kenderaan yang mewah. Dia tak boleh terima orang tu dapat kenderaan mewah. Pasal kalau orang tu dapat kenderaan mewah, nanti dia akan sombong. Dia tengok orang tu sombong, dia tak boleh tahan, hati dia sakit. Dia macam betul. Boleh faham? Itu dia. Jadi boleh kiaskan kepada apa saja. Contoh dia jadi bos ke, contoh dia ada ilmu ke. Dia tak mahu orang ni jadi ilmu, orang ni jadi alim. Kerana dia takut nanti orang tu jadi ilmu, dia dah mengajar, ada murid ramai, dia tak boleh terima benda tu. Jadi kalau boleh, jangan jadilah orang berilmu. Dia tak mahu orang tu jadi orang berilmu. Dia macam betul. Jadi membuatkan dia dengki kerana bukan dia nak sombong, tetapi dia tak boleh nak tengok orang tu sombong. Dia tak boleh tengok orang tu sombong. Itu yang kedua. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bainahum qad radiya bi musawadih mathalan walakin la yarda bi tarafu'. Jadi dia boleh reda, dia tak dengki kalau orang tu sama kedudukan dengan dia, tak apa. Kau punya kereta sama dengan aku, tak apa. Jangan kereta kau lebih bagus daripada aku. Kau kerja sama level dengan aku, kita office sebelah-sebelah, tak apa. Jangan kau jadi bos, so tak boleh, jangan. Dia tak boleh terima kau jadi bos. Kerana dia tak boleh terima orang tu duduk di atas dia. Kerana dia tengok orang duduk atas dia, jalan pun dah lain dah ni. Cara bercakap pun dah lain, dia tak boleh terima benda tu. Dia dah terbayang siap-siap, dia tak boleh terima, jangan kau jadi bos, kau duduk sebelah aku saja. Macam tu. Jadi dia tak mahu orang lain ke depan, dia tak mahu orang lain maju. Dia tak mahu orang lain maju. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang membuatkan dia ini dengki adalah kesombongan. Kesombongan. Al-kibr. Wa huwa an yakuna fi tam'ihi an yatakabbara 'alayhi wa yastasghiruhu wa yastaghrimuhu wa yatawaqqa' minhu al-inqiyad lahu wal mutaba'atu fi aghradihi. Jadi yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah sifat sombong yang ada pada dirinya. Dia yang paling atas. Kalau yang tadi tu berbeza. Yang tadi tu dia bukan sombong, bukan yang menggerakkan dia sombong, tapi dia tak boleh terima orang lain sombong. Kalau yang ini, yang ketiga ini adalah dia ini yang mempunyai sifat sombong. Jadi dia tak boleh terima orang lain di atas dia. Karena dia dah rasa diri dia besar. Orang yang kibir ini adalah orang yang merasa dirinya besar dan dia akan memandang orang lain ni semua kecil. Ini orang yang sombong. Dia akan memandang diri dia yang paling tinggi, diri dia yang paling hebat. Orang lain ni semua berada di bawah dia. Itu orang yang sombong. Maka kata Imam Al-Ghazali, في أغراضه فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل تكبره ويتدفع عن متابعته أو ربما يتشافى إلى مساواته أو إلى أن يرتفع عليه فيعود متكبرا بعد أن كان متكبرا عليه ومن التكبر والتعزز كان حسدا أكثر الكفار. Seperti takaburnya ini juga seperti mana orang-orang kafir di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi ini semua tak boleh nak masuk Islam, tak boleh nak menerima, sedangkan mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang membuat sehingga ada pernah riwayat bertanya kepada orang-orang Yahudi pada zaman tersebut, adakah engkau membenarkan Nabi Muhammad? Kami membenarkan, tapi kami tak boleh terima. Karena mereka dah rasa diri mereka yang mulia. Karena Bani Israel dahulu ni mereka diangkat. Jadi mereka dah rasa yang akan keluar Nabi pun daripada kalangan kami juga, tak akan keluar daripada kalangan yang lain. Jadi keluar daripada Muhammad, mereka dah tahu ciri-ciri sifat, tapi mereka tak boleh nak terima. Kerana yang membuatkan dia itu, yang menggerakkan dia ke arah kekufuran itu adalah kesombongan yang ada pada diri dia. Jadi bila mana seseorang itu sombong, maka kesombongan itu akan membuatkan dia dengki. Dengki kalau orang lain nak naik sama macam dia. Dia tak boleh terima. Jadi sesiapa kalau dia sombong, kalau dia jadi orang alim, dia tak boleh terima orang lain berilmu daripada dia. Dia tak boleh terima orang lain lebih kaya daripada dia. Dia tak boleh terima orang lain lebih cantik daripada dia, dan sebagainya lah. Macam tu. Itu yang ketiga kata Imam Al-Ghazali. Jadi dengan kesombongan tersebut membuatkan dia dengki. Dengan kedengkian ini macam-macam benda lah boleh terjadi. Dia nak hancurkan orang tu ke, dia nak bunuh orang tu ke, mengikut tahap-tahap dia. Kalau masih ada iman, mungkin dia punya balasan dia mungkin sikit-sikit lah. Tapi kalau tak ada iman, macam-macam benda dia boleh buat kepada orang lain. Wala'iyatubillah subhanahu wa ta'ala. Itu kezaliman yang kita lihat di atas muka bumi ini yang tersebar semua disebabkan ada penyakit-penyakit seumpama ini. Ada kesombongan dan sebagainya membuatkan dia tak boleh terima orang lain
maju, dia tak boleh terima orang lain lebih tinggi daripada dia dan sebagainya, sehingga dia sanggup untuk membunuh, menghancurkan dan sebagainya. Yang keempat adalah ta'ajub. Dalam bahasa Arab ta'ajub, dalam bahasa Melayu pun kita selalu pakai ta'ajub. Ta'ajub tu macam dia rasa apa ta'ajub dalam bahasa Melayu? Dia rasa heran. Heran, ta'ajub, ataupun ta'ajub juga kalau dalam bahasa Arab lebih detail sedikit lagi, lebih kepada dia rasa macam pelik lah tu, lebih kurang lah heran, pelik macam tu. Seperti contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menantikan baginda Rasulullah SAW, memilih Nabi Muhammad SAW menjadi rasul, menjadi nabi. Jadi dia rasa pelik. Kalau nabi ni selalunya tak boleh macam manusia biasa. Macam mana seorang nabi ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, ni diberakamkan dalam Al-Quranul Karim. Macam mana seorang nabi makan sama macam manusia seperti biasa, pergi pasar seperti biasa. Kalau betul dia nabi ni, mesti Allah akan hantar malaikat, lain bentuk dia, lain kedudukan dia dan sebagainya. Jadi dia rasa pelik. Dia rasa pelik kalau ini manusia mendapat kelebihan tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ta'ajub, qalu ma antum, semua ke nabi-nabi yang datang dahulu kepada umat masing-masing dahulu, masing-masing umat mereka kebanyakannya ada yang tak mahu nak beriman kerana mereka rasa ta'ajub. Bukan mereka sombong, cuma mereka rasa tak, mustahil lah mereka ini adalah orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana nampak macam sama sahaja. Jadi kerana sifat ta'ajub tersebut, akhirnya mereka dengki. Mereka tak mahu ada kedudukan orang ini di sisi manusia. Tak mahu diangkat menjadi nabi, sedangkan mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kerana melihat benda ini tak masuk akal, tak logik dan sebagainya, akhirnya mereka tak boleh nak terima. Fata'ajabu ma yafuza bi rutbati risalah wal wahyi. Mereka tak boleh tengok, tak boleh nak terima nabi ini mendapat risalah, dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia adalah manusia, basyarun mithluhum, fahasaduhum wa ahabbu zawal nubuwati anhum jaza'an an yafaddala alaihim min huwa mithluhum. Jadi dia tak mahu, kalau boleh dia nak orang ni mati, supaya kita ni semua sama saja. Kita manusia ni semua sama saja. Jangan ada perbezaan, ini lebih bagus daripada ini lebih bagus daripada itu dan sebagainya. Kita nak semua sama saja. Jadi dia rasa takjub kalau orang ni lebih dan sebagainya. Dalam Islam saja ada kelebihan-kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelebihan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa beribadah zaman sekarang pun belum tentu akan dapat kedudukan sama seperti sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Begitu juga keluarga baginda Rasulullah, ulama dan awliya dan sebagainya. Dia nak semua sama saja. Itu yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, iaitu rasa pelik bila ada orang lain. Jadi dengan sifat pelik tersebut membuatkan dia dengki. Kerana dia tak boleh terima ada benda yang pelik, ada benda yang melebihi ataupun ada benda yang lain daripada lain. Dia nak semua sama saja. Yang kelima adalah khauf min fautil maqasid. Dia takut terlepas peluang mendapat perkara tertentu. Lebih detail lagi, itu kata Imam Al-Ghazali, yang menggerakkan dia ni dengki kerana dia takut terlepas peluang tertentu. Contoh, dia inginkan kedudukan tertentu, ataupun dia inginkan harta tertentu, dia inginkan kenderaan tertentu dan sebagainya. Maka kalau dia tak dapat benda tu, dia akan dengki. Contoh, seperti seseorang itu mungkin seorang anak ingin mendapat kedudukan di sisi orang tua dia. Dia nak dapat di sisi kedudukan orang tua. Jadi dia buat baik. Jadi adik-beradik yang lain dia ni cemburu. Adik-beradik dia ni dengki. Itu kita mendengar kisah Nabi Yusuf AS kan. Nabi Yusuf ni, saudara dia ni semua ni dengki dengan dia kerana tengok dia ini disayang oleh ayah dia lebih daripada yang lain dan sebagainya. Jadi dia tak boleh tahan, sehingga dia orang nak kedudukan tersebut. Dia orang nak ayah dia orang ni sayang dia,
sayang dia orang ni lebih daripada Nabi Yusuf, sehingga dia orang melakukan kekejaman kepada Nabi Yusuf, diletakkan di dalam telaga dan sebagainya, begitu. Begitu juga seperti kadang boleh jadi murid kepada guru. Murid ni dia nak dapat kedudukan khusus di sisi guru dia. Dia tengok guru dia ini rapat, anak murid dia ni rapat dengan guru tersebut, jadi dia nak duduk kedudukan anak murid tersebut yang dapat dengan guru. Jadi dia dengki, sehingga dia akan cari hilah, dia akan cari alasan nak tunjukkan bahawa orang itu jahat sebetulnya. Dan sebab kerana dia nak kedudukan tersebut di sisi gurunya. Jadi dia akan dengki kerana dia nakkan kedudukan tertentu, gharat tertentu. Begitulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Seperti contoh juga mungkin seseorang tu dia nak berkahwin ke, contoh dia nak kepada perempuan tertentu. Orang lain dapat untuk dia tak boleh terima benda tu. Sehingga akhirnya dia sanggup entah membunuh dia lelaki yang berkahwin dengan perempuan tersebut ke apa ke, demi kerana dia inginkan wanita tersebut dan sebagainya. Baik. Itu yang kelima, iaitu takut terlepas peluang untuk mendapat kedudukan tertentu, untuk mendapat perkara tertentu. Jadi dia takut terlepas peluang daripada dapat kedudukan tertentu, itu membuatkan dia akhirnya dengki. Itu yang kelima. Yang keenam, hubbur riyasah. Yang keenam iaitu dia suka nak menjadi ketua. Ini penyakit. Dia suka nak jadi ketua. Dia yang paling kat depan. Wa talabul jah li nafsihi, dia yang dapat dia jadi ketua, dia yang nak dipuji, dia yang nak kat depan sekali nama. Jadi kalau ada di dalam apapun bidang, dia yang paling bagus. Jadi dia tak boleh terima kalau ada orang di dalam bidang tertentu lebih bagus daripada dia. Hatta kalau orang tu pun hidup jauh daripada dia. Kalau contoh dia duduk kat hujung dunia, kalau dia ni terkenal dengan contoh artis ke, dia seorang artis yang terkenal dengan mungkin lukisan dia paling cantik ke, dia orang dah satu dunia dah kenal, dia inilah yang paling famous. Tiba-tiba ada orang dekat negara sana katanya ini lagi hebat daripada dia, dia tak boleh terima. Walaupun dia tak kenal orang tu pun. Tetapi kalau boleh dia nak orang tu mati kalau boleh, supaya dia seorang saja yang jadi ketua, tak ada orang lain. Kerana dia seorang saja, dia nak dia punya tempat saja, dia nak dia punya majlis saja, dia nak dia punya office, dia yang kat depan, dia yang jadi ketua, dia tak mahu orang lain jadi ketua. Ada orang lain buat, dia dengki. Ada orang lain buat sama macam dia, ada orang boleh jadi profesional sama macam dia, hebat sama macam dia, dia dengki. Dan ini kita boleh kiaskan, ini diberitahukan kunci saja Imam Al-Ghazali. Jadi macam-macam benda kanan di dalam bisnes ke, dia jadi bos di dalam syarikat tertentu, syarikat ini dah terkenal, tiba-tiba ada syarikat lain nak sama macam dia juga, dalam kedudukan yang sama juga. Jadi dia kalau boleh dia nak syarikat tu hancur, rosak dan sebagainya. Padahal mungkin syarikat tu tak ganggu dia pun. Mungkin duduk kat negara lain pun, tapi dia tak boleh terima. Itu yang keenam. Dan yang terakhir adalah khubuthun nafs. Yang terakhir ni paling teruk kata Imam Al-Ghazali, iaitu penyakit nafsu di dalam dirinya. Daripada asyuh. Syuh ni adalah macam sifat bakhil. Bakhil yang akan mendorong kita menjadi dengki. Bakhil yang akan mendorong kita menjadi dengki. Al-bakhil man yabkhal bimal nafsihi. Wasyahih alladhi yabkhal bimal ghairihi. Orang yang bakhil ni selalunya dia bakhil kerana harta yang ada pada dirinya. Orang yang syahih dia ada syuh, ada bakhil, dan bukhul ada syuh. Kalau syahih ini dia lebih teruk lagi daripada bakhil sebenarnya. Syahih ini adalah orang yang yabkhal bimal ghairihi. Dia ini bakhil dengan harta orang lain. Orang lain yang apa yang ada kelebihan dekat orang lain tu, dia bakhil apa yang ada pada orang lain. Jadi contoh, orang yang ketujuh ini, golongan orang yang ketujuh ini, فَإِنَّكَ تَجِدْ مَنْ لَا يَشْتَغِلْ بِرِيَاسَةٍ وَلَا تَكَبُّرٍ. Dia ini bukan orang yang nak menjadi ketua. Dia ini bukan orang yang sombong pun. Dia ini bukan orang nak mencari harta pun. Akan tetapi kalau dia mendengar ada orang lain melakukan kebaikan, orang lain contoh keluarkan sedekah ke apa ke, dia tak boleh.
Dia tak boleh terima benda tu. Kerana dia punya sifat bakhil dia tu, dia tak mahu nak keluarkan harta, dia nak orang lain pun tak mahu keluarkan harta. Dan dia tak mahu nak keluarkan harta di jalan Allah. Dia punya bakhil ni bukan diri dia saja tak mahu keluar harta, dia nak orang lain pun jangan keluarkan harta juga. Jangan orang lain pun jangan keluarkan harta juga. Jadi orang yang macam ni, dia akan sentiasa hidup dalam keadaan dengki. Contoh, ni benda-benda yang halus. Contoh, seseorang itu, kata Imam Al-Ghazali, bila mana orang lain melakukan kebaikan, orang lain melakukan kebaikan, orang itu menjadi saleh, dia tak boleh terima orang lain itu jadi saleh. Dia tak boleh terima orang lain itu jadi orang yang saleh. Karena dia tak mahu orang lain itu menjadi melakukan kebaikan yang berlebihan ke depan dan sebagainya. Tak mahu. Jangan berlebihan di dalam buat majlis ilmu, majlis zikir, tak payah. Sudah masing-masing sendiri-sendiri sudah cukup. Ini semua bahagian kadang daripada penyakit-penyakit dengki. Dia tak boleh terima orang lain buat majlis, dia tak boleh terima orang lain keluarkan sedekah, dia tak boleh terima orang lain buat segala jenis kebaikan. Karena sifat bakhil yang ada pada diri dia tak mau keluarkan harta, diri dia tak mau buat kebaikan, dalam masa yang sama dia tak mau orang lain pun keluarkan harta dan orang lain pun melakukan kebaikan. Dia tak boleh nak terima benda tu. Dan ini yang paling teruk, kerana ini ada penyakit di dalam hatinya, ada nafsu di dalam dirinya, iaitu nafsu al-bukhul tadi. Sifat bakhil yang ada di dalam diri ini, iaitu tak mahu nak mengeluarkan di jalan Allah, tak mahu nak keluarkan tenaga ni di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak mahu orang lain pun keluarkan tenaga mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, kalau yang lain ni semua ada sebab-sebab. Sebab nakkan harta, nakkan itu, nakkan ini dan sebagainya. Tapi kalau ini dah memang penyakit, ini paling susah. Paling susah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi secara kesimpulan kata Imam Al-Ghazali, segala nikmat itu pasti akan ada orang yang dengki. Lebih banyak sebab, lebih banyaklah opportunity untuk seseorang itu dengki. Contoh di dalam bidang tertentu, contoh di antara adik-beradik, lebih banyak perdengkian selalunya terjadi, hasad dengki di antara adik-beradik, keluarga. Contoh di dalam syarikat tertentu, sesama pekerja mereka, di dalam office dan sebagainya. Apa-apa bidang selalunya lebih banyak sebab, kerana sebabnya aku kerja di tempat itu, maka terjadilah kedengkian di dalam tempat pekerjaan tersebut. Di dalam bidang, contohnya dia masuk dalam bidang ulama, dia nak jadi orang alim, dia nak jadi orang yang berilmu, maka di dalam bidang ilmu ni akan ada ulama yang dengki sesama ulama. Penuntut ilmu, dia duduk dalam daerah penuntut ilmu, dia berdengki. Kerana apa? Sebabnya dia adalah penuntut ilmu. Jadi semakin banyak sebab tersebut, semakin banyaklah peluang untuk menjadi orang yang pendengki ini tadi. Semakin banyak dengki-dengki ni. Maka begitulah kesimpulan kata Imam Al-Ghazali dalam apapun bidang. Contoh dalam bisnes pun sama. Apatah lagi, spesifik lagi, bisnes yang jenis bisnes tu sama. Lagi banyak lagi kedengkian. Dia jual ayam goreng, yang kawan dia pun jual ayam goreng juga. Jadi kedengkian tu lebih banyak lagi daripada kalau dia ni jual Milo Ice, yang ini jual ayam, mungkin dia tak dengki kan. Masing-masing berbeza. Tapi kalau ni jual ayam, ni jual ayam, jadi sama-sama ada sebab tu, jadi saingan tu membuatkan semakin banyak kedengkian dekat situ. Baik. Itu beberapa kesimpulan kata Imam Al-Ghazali, kesimpulan daripada penyakit-penyakit yang membuatkan seseorang itu dengki. Kata Imam Al-Ghazali, cara nak memberikan atau ubat, nak menyelesaikan perkara ini, ada beberapa cara kata Imam Al-Ghazali. Ubat kepada orang-orang yang penyakit dengki ini ada beberapa cara. Diletakkan ada 5 poin dekat sini secara ringkasnya insya-Allah. Yang pertama sekali adalah perlunya mempunyai ilmu. Perlunya mempunyai ilmu kata Imam Al-Ghazali. Nakkan agar selesai daripada penyakit hati ini, penyakit hati yang bernama hasad dengki ini, yang pertama sekali dia kena punya ilmu. Ilmu ini dipelajarilah, dia duduk dengan guru-guru yang benar, ulama yang benar, sehingga ilmu yang dia dapat ini membuatkan dia semakin muhasabah. Membuatkan dia semakin muhasabah, mengetahui bahawa kedengkian ini pasti akan ada kemudaratan kepada dirinya, di dunia dan juga di akhirat. Orang yang dengki ni, dia akan mendapat kemudaratan di dunia dan juga di akhirat. Dan orang yang didengki itu akan mendapat nikmat. Bukan akan mendapat kedengki, mendapat keburukan, mudarat, tapi mendapat nikmat. Kerana dia akan mendapat pahala.
Disebabkan kedengkian kita, kita yang tersiksa, orang yang kita dengki itu dia akan mendapat pahala. Kalau kita punya hati bersih, kita akan nampak perkara tersebut. Bahayanya penyakit ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang pertama, contohnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudaratan di dalam agama. Iaitu, kita tahu bahawa penyakit dengki ini adalah kita ini seolah-olah tidak boleh terima ketentuan Allah. Jadi seolah-olah kita ini ada penyakit antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebetulnya. Bukan antara kita dengan manusia. Karena itu apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita dengki kepada orang tersebut sedangkan itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian daripada Allah. Jadi seolah-olah kita rasa macam Allah ini tidak adil pula. Ini berkaitan dengan agama, jadi problem antara dia nanti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Problem berkaitan dengan dunia pula, iaitu dia yang akan sentiasa berada di dalam keadaan tersiksa. Orang lain tak tersiksa, tetapi dia yang tersiksa. Setiap kali orang tu bertambah nikmat, dia yang tersiksa. Dia yang rasa azab. Dia tak boleh terima orang tu lebih baik daripada itu, ini dan sebagainya. Jadi dengan keadaan seumpama ini, kata Imam Al-Ghazali, sepatutnya orang yang betul-betul cerdas, orang yang cahaya ada di dalam hatinya, dia meninggalkan penyakit hasad dan dengki ini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau ada di dalam hatinya cahaya pengagungan kepada Allah, mudah nak keluar daripada hati. Contoh, seorang alim tetapi dia ini menjadi ulama kerana Allah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kerana Allah, susah nak dengki. Susah nak dengki kalau ada kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tapi kalau dia buat kerana dunia, contoh dia nak menjadi orang berilmu tetapi dia nak kerana dunia, maka dekat situ dia akan ada kedengkian tadi tu. Maka dengan itu perniagaan pun kita kena ada. Semua apa bidang kita buat kena ada kaitannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kerana Allah. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi bila mana kita dapat mengagungkan Allah, mengagungkan hari akhirat, mengagungkan syurga Allah, mengagungkan perkara berkaitan dengan yaumul hisab, alam kubur dan sebagainya, semakin kita ini mudah untuk keluar daripada penyakit dengki tadi. Kerana kita buat kerana Allah. Jadi tak peduli apa nak manusia nak dapat dan sebagainya. Bahkan dia lagi gembira lagi kalau orang lain dapat nikmat dan sebagainya. Orang alim kalau kerana Allah, jadi dia suka orang lain semakin banyak ulama. Dia bukan suka jadi persaingan. Dia lebih suka banyak lagi ulama. Ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama itu dan sebagainya. Tapi kalau kerana dia nak kedudukan tertentu, jadi tengok ni orang alim lebih famous daripada dia contoh, dia tak boleh terima. Kerana tujuan dia tadi, dia nak kedudukan di sisi manusia. Dia nak murid yang ramai ataupun dia nak harta dan sebagainya. Itu yang pertama dari segi ilmu. Dari segi amalan pula, praktiknya, kata Imam Al-Ghazali, adalah kita tawaduk. Kita tawadukkan diri kita, iaitu orang yang kita tak suka tadi tu. Kerana kalau kita benci dengan dia yang membuatkan kita dengki, kita tawaduk, kita jangan benci, kita tunduk, kita puji dia lagi. Benda tu pahit. Orang kita tak suka, tiba-tiba kita puji dia, Masya Allah. Padahal hati kita ni tak suka dengan dia, benci dengan dia, tapi kita tawadukkan diri kita, kita rendahkan, kita puji. Contoh orang tua kita ke, kawan kita ke, mungkin orang tu lebih tua, kita salam, kita cium tangan dia pula lagi, dan kita muliakan dia walaupun hati kita ini slowly proses untuk nak membersihkan hati kita. Jadi kata Imam Al-Ghazali, benda ni pahit, tetapi begitulah ubat selalunya pahit. Kalau kita ambil ubat semua sedap saja, tak sembuh-sembuh. Jadi ubat ni dia mesti pahit. Jadi kita kena sabar memakan daripada ubat yang pahit ini sampailah mendapat syifa. Jadi orang yang kita tak suka, kita ni. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, contoh kalau kita tak suka seseorang, bangun tahajud qiyamul lail, doakan kebaikan untuk dia. Contoh kita tak suka orang tu, dia orang yang beriman, tak boleh orang yang beriman benci kepada orang yang beriman, tak boleh. Karena nanti hati kita nanti, saat kita masuk dalam alam kubur nanti, malaikat akan tanya, siapakah saudara kamu? Kita nak beritahu kata orang Islam semua saudara aku, tak boleh. Kalau ada kebencian kepada satu orang saja, orang Islam, orang yang beriman, bermakna kita tak boleh nak sebut orang Islam itu saudara aku. Dia tak boleh nak sebut. Maka dengan itu, kalau kita tahu kan kisah yang famous, yang Rasulullah SAW beritahu akan masuk ni adalah penghuni syurga, kan 2-3 kali. Lepas tu dia beritahu sifat dia, kenapa? Karena dia tak ada kebencian, tak ada kedengkian, tak pernah iri dengan sesiapa pun. Kata Nabi Muhammad SAW itu adalah penghuni syurga. Itulah sifat penghuni syurga, dia tak ada. Jadi kalau kita terasa hati dengan seseorang, kadang boleh jadi dengan anak kita ke, menantu kita ke, orang tua kita ke, kawan kita ke, apa ke,
Nak cara dia, bangun malam tahajud, doakan kebaikan untuk dia. Ya Allah, jadikan dia orang yang salih, jadikan dia orang yang salihah, jadikan dia orang yang lebih bagus dan sebagainya. Keluarkan sedekah harta atas nama dia pun tak apa. Kita tak suka benda tu, pahit benda tu, tapi benda itulah yang akan mengubat kita sampai lama kelamaan kita boleh terima dia. Itu amalan yang praktik yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, al-ghibtah. Yang ketiga, ghibtah yang tadi kita sampaikan, iaitu biasakan diri memandang kebaikan, amalan-amalan yang saleh, orang-orang yang buat baik dari segi agama, kita pandang orang yang berada di atas kita. Jadi kita tidak dengki. Kita tengok orang buat baik, Quran dan sebagainya, kita pandang dia atas kita. Berkaitan dengan dunia, kita pandang orang yang di bawah kita. Supaya kita tidak sombong. Itu yang ghibtah. Yang ketiga. Yang keempat, supaya kita elak daripada kedengkian, kita buat perkara-perkara di dalam keadaan tersembunyi. Dalam keadaan sembunyi ini pun salah satu cara juga. Kata baginda Rasulullah, iqdi hawaijukum bil kitman. Kalau nak buat sesuatu ni, cuba buat dalam keadaan tersembunyi. Ini contoh, dia nak pergi ke London ke contoh. Habis sebelum pergi London dia dah bagi tahu habis dah semua. Saya nak pergi London ni tak lama lagi ni. Belum pergi London lagi, dia beberapa gambar dah dia dah tunjuk sebelum nak pergi masuk kat kapal terbang, sebelum dekat airport dan sebagainya. Dia tunjuk habis semua kasut dia pakai apa, nak jalan satu persatu. Dia nak masuk kapal terbang, dia suruh ambil video dulu. Ni sebelum nak masuk kita, okey baik, kita jumpa kat sana. Tu dia sampai kat sana pula dia tunjuk itu, dia tunjuk ini dan sebagainya. Jadi ada orang dengki lah tengok. Orang yang tak boleh nak pergi, orang yang nak ni, orang akan dengki. Masya Allah, kadang-kadang Masya Allah dia sebut, Masya Allah, ini kereta baru, itu kenderaan baru, ini tempat baru dan sebagainya. Sebetulnya benda ini tak begitu dianjurkan. Tidak begitu dianjurkan kerana benda ini kita mengundang kedengkian kepada orang lain. Itu kena orang salihin kadang hatta gambar anak-anak mereka tak suka nak tunjuk di dalam social media dan sebagainya kerana mereka takut ada orang dengki, Masya Allah cantiknya, Masya Allah comelnya dan sebagainya. Takut akhirnya kena sesuatu pula, lagi teruk, akhirnya kena ain. Ain ni semua bahagian daripada kedengkian. Kalau kita baca tentang ain ini adalah merupakan penyakit dengki yang begitu dalam sehingga membuatkan efek kepada orang lain. Penyakit dengki yang begitu dalam sehingga membuatkan kesan terjadi kepada orang lain. Wala'iyadzubillah. Jadi kita jangan buka pintu untuk orang nak hasad dengki kepada kita, untuk orang nak ain kepada kita. Dengan itu kita tidak dianjurkan untuk tunjuk nikmat-nikmat kita. Jadi kalau nak buat sesuatu, ini hadis Nabi SAW, walaupun hadisnya agak dhaif, tetapi dianjurkan oleh ulama, kalau nak buat sesuatu jangan beritahu. Kita nak buka perniagaan, dah kecoh habis dah, belum buka lagi perniagaan. Tak buka-buka akhirnya perniagaan tu. Tak terbuka-buka ke perniagaan tu. Kita bagi tahu kita nak buat benda tu, nak buat benda ni, tak pun jangan lu kecoh. Saya tak lama lagi nak kahwin ke, nak itu ke, belum sampai belum, jangan beritahu dahulu. Dah bagi tahu habis kecoh apa kita nak buat semua, selalunya benda tu tak menjadi dah, pasal ada orang yang dengki. Tapi itu yang kitman. Yang ketiga tadi, al-kitman. Yang keempat yang kitman, dan yang terakhir yang ketiga tu, la tuhibbul dunya wal jah. Yang keempat iaitu biasakan diri jauhkan diri daripada kecintaan kepada dunia, jauhkan diri daripada kecintaan kepada kedudukan. Ini dua penyakit ini, jangan cinta kepada dunia dan jangan cinta kepada kedudukan. Dua penyakit ini yang paling bahaya, yang dapat merosakkan hati manusia. Kata seorang ulama, Fudail bin Iyad, tidak ada seseorang itu inginkan kedudukan di sisi manusia. Dia nak jadi menteri ke, dia nak jadi apa ke, mesti akan ada orang yang dengki. Dia kena terima benda tu. Mesti akan ada orang dengki. Dan ada orang nanti mencari-cari keburukan dia, mencari-cari kesalahan dia, mencari-cari kekurangan dia. Dan nanti dia akan tak senang kalau orang lain dipuji dan dia tidak dipuji. Orang lain dipuji itu, dia tak senang kalau dia tidak dipuji, orang lain yang dipuji. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, biasakan diri ada mu'awidat. Biasakan diri daripada praktik amalan adanya wirid, iaitu kita baca daripada qul a'udzu, 3 qul tadi tu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kan kat situ kena mencari hasidin idza hasad. Surah qul a'udzu birabbil falaq ini kena biasakan amalan. Kalau dalam wirid latif dianjurkan kita baca 3 kali. 3 qul huwallahu ahad ni 3 kali pada waktu pagi dan pada waktu malam. Pada waktu pagi dan pada waktu malam, dan dianjurkan juga sebelum kita tidur. Sebelum tidur dibacakan 3 kali, diletakkan kedua telapak tangan kita yang diajarkan oleh Rasulullah, disapu seluruh badan kita, seluruh jasad kita, supaya penyakit-penyakit kedengkian apa orang ni tak kenalah kepada kita. Itu salah satu daripada hikmahnya, insya-Allah.
Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga apa yang akan disampaikan, kerana ini satu bab ini kalau kita dahulu belajar bersama guru kami di Muhammad Umar, mengambil masa mungkin berhari-hari untuk nak habis satu bab macam ni. Kan ini kita cuba nak simpulkan. Moga-mogalah apa yang disampaikan insya-Allah membawa manfaat dan membawa kebaikan kepada kita semua insya-Allah. Kita angkat tangan dan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna bihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahada minna shaqiyyan wa la mahruman wa la madhlulan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muwaffiq ahli al-khair al-khair wa anahum alayhi wa fiqna li kulli khair wa a'inna alayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ya Allah kama hadita ibadaka as-salihin al-mu'minin al-muqarrabin al-mahbubin 'indaka ya rabbal alamin. Tahhir qulubana ya Allah min jami' anwa' al-amrad al-mamrad ya Allah warzuqna kama takhalli min jami' الأخلاق المذمومة والصفات المذمومة وارزقنا كما التحلي بجميع الأخلاق المحمودة والصفات المحمودة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua bapa kami, ya Allah, dosa hadirin hadirat yang hadir pada waktu ini, ya Allah. Bersihkanlah hati kami, ya Allah, jadikanlah hati kami, ya Allah, hati yang bersih, hati yang suci, hati sebagaimana hatinya orang-orang salihin dan salihat, ya Arhamar Rahimin. Kurniakanlah hati kami, ya Allah, hati yang layak mencintai-Mu, ya Allah, dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kurniakanlah kepada hati kami, ya Allah, hati yang mempunyai nur, cahaya sebagaimana Kau berikan kepada ibadillah salihin berahmatika ya Arhamar Rahimin. Keluarkan segala penyakit hati daripada hati kami, ya Allah, daripada kedengkian, daripada kesombongan, daripada sifat ujub dan sebagainya, ya Arhamar Rahimin. Janganlah, ya Allah, keduniaan membuatkan kami sombong, ya Allah, membuatkan kami dengki, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Dan kurniakan kepada setiap daripada kami husnul khatimah 'indal maut, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Dan kita doakan juga kepada Hajjah Nur Aisyah Nurdin yang menghidapi buah pinggang menjalani dialisis. Begitu juga Dr. Hajar Ramlan Razak yang berada dalam keadaan kanser tahap 4. Moga-moga Allah SWT berikan syifa wal afiyah yang sakit. Begitu juga sesiapa yang berada dalam keadaan sakit, moga-moga diberikan syifa wal afiyah zahiran wa batinan fi khair afiyah. يا شافي يا عم عافي يا كافي اشفي شفاء لا يغادر سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيهم جميعا في خير وحسن عافية. ومن صلى على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك سميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل